Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, kombinasi panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan masanya. Seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tampilnya puteri generasi bervisi kerana ingin menyampaikan seuntai kalam madah terbilang yang bertajuk Keteguhan Iman, Asas Kekuatan Ummah. Sebelum bicara diterjemahkan menjadi wacana mapan, izinkan saya untuk mendefinisikan tajuk syarahan saya terlebih dahulu. Keteguhan iman, asas kekuatan umat bermaksud apabila seseorang mempunyai akidah yang kukuh, maka melahirkan umat yang hebat bagi menghadapi cabaran mendatang. Marilah menyusuri minda, menyingkap rahsia. Bagaimanakah keteguhan iman menjadi asas kekuatan ummah? Sidang hadirin hadirat sekalian, pertama, keteguhan iman membentuk jati diri ummah. Iman yang mantap akan membentuk jati diri dan kental segala musibah yang dihadapi dengan penuh kesabaran, hasil daripada tarbiyah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. As-sabru nisful iman, maksudnya sabar itu sebahagian daripada iman. Marilah kita mencontohi ketabahan Sumayyah dan keluarganya ketika diseksa dengan kejam oleh tuannya sehingga beliau gugur syahid lantaran keteguhan akidah yang dimilikinya. Hasil pentarbiahan inilah yang telah melonjakkan keberanian dan kecekalan rakyat Palestin sehingga kini yang sentiasa bersabar menghadapi keganasan rejim Zionis terhadap negara mereka. Maka jelaslah keteguhan iman dapat membentuk jati diri ummah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kedua, keteguhan iman pemangkin generasi khairah ummah. Hal ini kerana mereka sentiasa melakukan amal makruf nahi mungkar dalam kehidupan. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Oleh sebab itulah sektor pendidikan Islam telah menganjurkan program adab dan nilai, di antaranya program Nadwah Kepimpinan Islam sehingga ke peringkat kebangsaan agar dapat membentuk kepimpinan murid yang berketerampilan selari dengan tuntutan Islam. Maka jelaslah keteguhan iman pemangkin generasi khairah ummah. Sidang pendengar yang beriman, ketiga, keteguhan iman menjana akhlak yang mulia. Iman yang mantap akan membentuk akhlak terpuji, secara tidak langsung dapat menghalang daripada berlakunya kerosakan di muka bumi ini. Hal ini amat bertepatan dengan motif utama pengutusan Rasulullah untuk memurnikan akhlak manusia sebagaimana sabda baginda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Innamal bu'astu liutammima makarimal akhlak. Maksudnya, sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pelaksanaan program Siska di peringkat asrama merupakan langkah bijak KPM menyahut seruan Rasulullah dalam membentuk keterampilan yang mampu memartabatkan bangsa dan negara. Maka jelaslah keteguhan iman menjana akhlak yang mulia. Hadirin hadirat sekalian, keempat, keteguhan iman melahirkan generasi berilmu dan berwawasan. Jika kita soroti lembaran silam, Rasulullah amat menitik beratkan keilmuan dan kemahiran dalam mentarbiah para sahabat untuk menjadi insan yang berkualiti sebagaimana sabda baginda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Uqdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban. Mulakan pagimu sebagai seorang guru atau pelajar atau pendengar atau pencinta ilmu. Oleh sebab itu telah diwujudkan program hafazan murid asrama sejak tahun 2018 agar dapat melahirkan individu muslim muttaqin yang sebenar. Maka jelaslah keteguhan iman melahirkan generasi berilmu dan berwawasan. Saudara-saudari sekalian, kelima, keteguhan iman menobatkan ummah yang bermaruah. Rentetan daripada keimanan yang tinggi akan melahirkan pemimpin yang jujur dan amanah. Secara tidak langsung akan terhindar daripada segala unsur penipuan dan penindasan. Usaha kerajaan dalam memerangi rasuah
dan penyalahgunaan kuasa adalah amat bertepatan dengan konsep al-ihsan seperti mana digambarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maksudnya, jika anda mengabdi kepada Allah seolah-olah anda melihatnya, dan jika anda tidak dapat melihatnya, maka Allah pasti melihat anda. Marilah kita mencontohi sifat jujur Umar Abdul Aziz yang sanggup bergelap apabila membicarakan urusan keluarga kerana tidak mahu menggunakan harta kerajaan. Inilah hasil keteguhan akidah yang dimilikinya. Maka jelaslah keteguhan iman menobatkan ummah bermaruah. Muslimin muslimat sekalian, keenam, keteguhan iman menjamin kepimpinan unggul. Kesibukan menerajui tampuk pemerintahan negara bukanlah batu penghalang untuk baginda menjadi ketua keluarga yang misali. Bi'ah salihah yang ditunjukkan oleh Rasulullah ini perlu dicontohi oleh semua warga asrama demi membentuk generasi Rabbani. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maksudnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga konsep transformasi yang bertemakan kemenjadian murid asrama tanggungjawab bersama dapat terus dimartabatkan demi merealisasikan kecemerlangan asrama. Kesimpulannya, marilah kita memantapkan iman agar kehidupan duniawi dan ukhrawi diberkati ilahi. Akhirul kalam, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.